Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam bahasa Arab, iaitu Al-Lughat Al-Arabiyyah lil Wasilin lil Mustawa Ar-Rabi'. Jadi dalam bab Nahwu dan Sharaf pada mustawa 4 untuk diploma, kita akan belajar mula dengan mamnu' min as-sarf. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik ni, aku susun cara lain. Susunan ni lain daripada buku kita supaya korang lebih nampak dan dia tak berterabur. Bukan aku kata dalam buku terabur, tapi aku nak korang nampak secara lebih senang. Jadi korang perlu berikan perhatian sepenuhnya supaya korang faham selari dengan apa yang diajarkan dalam buku. Okay, mari kita masuk. Al-mamnu' min as-sarf. Apakah itu mamnu' min as-sarf? Okay. Dalam tajuk ini, as-sarfu bermakna tanwin. Dalam tajuk ni, as-sarfu bermakna tanwin. Jadi mamnu' min as-sarfu adalah kalimat yang dilarang ataupun tak boleh menjadi tanwin. Baiklah. Apa dia kat sini? Okey, kita perhatikan dia punya takrif. Al-munsharif, yang apa-apa kalimat yang diakhiri oleh tanwin. Dan ghairu munsharif huwa ma la yalhaquhu at-tanwinu akhiruhu. Apa-apa kalimat yang tidak bertemu pada akhirnya tanwin. Okey, terdapat banyak takrif dalam kitab yang berbeza dan mungkin berbeza daripada kitab kita pun, tetapi bawa makna yang sama. Jadi ni aku rasa yang paling senang untuk korang faham. Okey, al-mamnu', dalam ni kita akan belajar jenis-jenis dia dan kemudian kita akan belajar i'rab dia. Okey, al-mamnu' min as-sarf ni terbahagi pada dua topik, dua apa orang kata, dua tajuk yang besar. Okey, adapun dia dilarang, dimamnu' disebabkan satu sebab, ataupun dilarang ataupun dihalang oleh dua sebab. Okay. Mari kita masuk kepada satu sebab. Macam mana nak tengok dia satu sebab ke dia dua sebab? Okay. Sebab pertama, mamnu' li sababun wahid. Perkataan yang dilarang daripada tanwin disebabkan satu penyebab. Okey. Dalam al-mamnu' li sabab wahid terbahagi kepada dua sahaja. Sirah muntaha al-majmu' ataupun sirah al-muannas. Siratul muannas bi alif al-mamdudah ataupun ya ataupun alif maksurah. Alif maksurah iaitu ya yang tak ada titik ni kita panggil alif maksurah. Baik. Jadi ni semua adalah ahwal-ahwal yang mana bila korang jumpa ahwal ni, perkataan tersebut korang tak boleh letak tanwin. Jika letak tanwin maka kira salah dari segi nahwu. Baiklah, siratul muntaha al-majmu'. Apakah itu siratul muntaha al-majmu'? Siratul muntaha al-majmu' ni adalah perkataan jamak. Perkataan jamak yang berakhir, yang di tengah-tengahnya adalah alif, dan selepas daripada alif tersebut dua huruf ataupun tiga huruf. Okey, saya ulang. Aku ulang. Apa-apa perkataan jamak tengah-tengah dia alif dan selepas alif tu dua huruf ataupun tiga huruf. Okey. Adapun daripada dua huruf, kita tengok dekat contoh ni. Bab ni senang je. Nampak tak? Ni adalah jamak. Masajid, qanabil, fawaid, hadaiq. Jadi dia adalah jamak taksir. Okey. Bila dia jamak dan dia ada alif tengah-tengah dia ni, perhatikan, masajid,
qanabil, fawaid, hadaiq. Alif tengah. Jadi, dan selepas dia ada 2 huruf ataupun 3 huruf. Jadi dekat sini adalah 2 huruf. Selepas alif 2 huruf, nampak ni? Memang 2 alif. Selepas alif 2 huruf, 2 huruf. Maka dia akan menjadi mamnu' minas sarf. Kita tak boleh sebut masajidun, tak boleh. Qanabilun tak boleh. Fawaidun tak boleh. Jadi yang kedua dalam sirah muntahal majmu' ialah jamak, tengah-tengah dia ada alif, dan selepas alif ada 3 huruf. Okey. Thalath huruf. Perhatikan. Ni semua adalah jamak. Asafir, mayadin, qanadil. Perhatikan, dia jamak. Lepas tu tengah-tengah dia ada alif. Dan selepas alif tersebut ada 3 huruf. 1, 2, 3. Thalath ahruf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, cukup formasi ni, dia akan jadi mamnu' minas sarf. Iaitu perkataan jamak yang tengah-tengah dia ada alif dan selepasnya ada 2 ataupun 3 huruf. Maka akan menjadi mamnu' minas sarf. Okey, mana lisabab wahid? Lisabab wahid ni dia lisabab wahid. Lisabab wahid dia ni. Okey. Adapun yang kedua adalah sirah muannas, kataan muannas yang diakhiri dengan alif mamdudah ataupun alif maqsur. Okey, alif mamdudah kita dah belajar pada sebelum ni, pada mustawa yang sebelum ni. Okey. Kita dapati alif mamdudah ni adalah pada kataan contoh-contoh seperti inilah. Sahra, syu'ara, hamra. Okey. Adapun kita tahu alif mamdudah adalah kataan yang berakhir dengan alif dan hamzah. Dikira isim mamdud. Betul. Jadi dia akan menjadi mamnu' minas sarfi apabila, perhatikan, sebelum alif mamdudah tu, ni alif, ada 3 huruf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jika sebelum alif ada 3 huruf, baru dia akan menjadi mamnu' minas sarfi. Adapun perkataan yang kurang daripada 3 sebelum alif tu, seperti sama, nida, dia akan boleh ada tanwin. Nampak biasa kita sebut samaun, nidaun, nidaan khafiyan, samawati wal ard. Itu semualah. Jadi bila dia sebelum alif mamdud sebut ada 2 huruf, tak cukup 3, nampak ni 2, dia boleh jadi tanwin. Yang tak boleh jadi tanwin ni adalah sebelum alif ada 3. Okey, seterusnya adalah alif maqsur. Alif maqsur. Korang dah tahu alif maqsur tu yang hujung dia akan jadi muqaddarah sebabkan alif maqsur. Contoh Laila, Musa, Jarha, apa lagi? Banyak lagi lah contoh dia kalau korang cari dalam buku. Apa-apa yang alif maksurah belakang dia, dia akan automatik jadi mamnu' minas sarfi. Okey. Jadi tak bolehlah kita baca Lailayun, Musayun, Jarhayun. Sila hari kena pukul. Okey. Seterusnya. Tadi aku dah terangkan yang mamnu' minas sarf terbagi pada 2. Mamnu' li sebab wahid dan mamnu' li sababain. Yang mana dia mamnu' disebabkan satu penyebab dan mamnu' disebabkan 2 penyebab. Okey, dalam mamnu' li sababain pula terbahagi kepada 2 lagi, iaitu alam ataupun sifat. Okey. Dan di bawah alam terbahagi beberapa dan di bawah sifat terbagi kepada beberapa. Okey. Mamnu' li sababain alam plus di bawah dia ni ada 6. Salah satu daripada 6 ni dia akan jadi mamnu' minas sarfi. Adapun sifat campur 3 daripada bawah ni
dia akan menjadi mamnu' minas sarfi. Okey. Isim alam korang tahu dia adalah isim khas, kata nama khas. Sifat adalah sifat lah. Jadi bila isim alam bertemu dengan alif nun, bertemu dengan wazan fa'il ataupun fu'al, murakkab mazji ataupun asmaul anbiya ataupun a'jami, jadi semua ni akan menjadi mamnu' min as-sarf. Sama juga dengan sifat bertemu dengan alif nun, sifat pada wazan af'ala, sifat jadi fu'al. Okey. Kita terus pada alam plus 7 tadi. Okey, yang pertama adalah alam campur alif dengan nun. Okey. Bila alam, isim alam bertemu dengan alif nun, dia akan jadi mamnu' min as-sarf. Contohnya Ramadan. Asal perkataan dia ramal ataupun sya'ab ataupun usm. Jadi bila alif nun dah campur masuk dalam ni, dia akan jadi mamnu' min as-sarf. Tak boleh cakap Ramadanun, Sya'banun, salah. Uthmanun, salah. Dan yang kedua adalah wazan fa'il. Apa itu wazan fa'il? Wazan fa'il adalah dia dalam apa-apa wazan fa'il. Wazan fa'il ada banyak. Kita tak boleh nak list sekarang. Banyaklah af'ala, fa'il, yaf'alu. Itu semua adalah wazan fa'il. Yaf'ilu, semua tu. Jadi, bila isim alam menjadi wazan fa'il, dia bukan plus, dia menjadi wazan fa'il seperti Yazid, Arif, Ahmad, Afif. Jadi ni semua akan menjadi mamnu' min as-sarf. Okey. Jadi dia Ahmadu. Ramai yang keliru dekat sini, dia kata Ahmadun. Itu salah. Okey, jadi dia tergolong daripada salah satu mamnu' min as-sarf, iaitu tak boleh tanwin. Okey, yang ketiga, dia menjadi isim alam tersebut menjadi wazan fu'al. Okey, wazan fu'al. Kenapa dia bahagikan dengan ni? Okey. Fu'al seperti Umar, Zuhal, Juha dan banyak lagi. Aku tak ingat apa dia punya contoh-contoh yang lain. Okey. Dekat sini, kalau korang buka dalam buku, dia ada sebutkan Al-Adlu. Okey. Dalam Al-Adlu, perhatikan. Al-Adlu dalam Nahu adalah perkataan yang Arab sebut selalu melari daripada wazan asal dia. Ya. Okey. Jadi Al-Adlu ni, asal dia mesti ada asal dia, ma'dul dia. Jadi dia jadi adlu, dia akan jadi Umar. Jadi ma'dul dia adalah Amir, Zahil, Jahi. Okay. Okay, jadi yang confirm dulu ni lah, Amir dengan Zahil. Okey, jadi bila dia jadi adlu, dia akan jadi Umar, Zuhail. Okey. Okey, tu untuk adlu. Dalam buku dia tulis adlu, jadi aku tulis kat sini wazan fu'al. Yang salah, aku pun ikut muraja' yang lain, bukan buat suka-suka hati. Okey, ada pun murakkab mazji, iaitu nama yang tersusun menjadi nama khas. Okey. Seperti hadara maut. Kalau kita asingkan, hadara makna lain, maut makna lain. Tetapi jika disambungkan hadara maut, kita mendapati dia akan menjadi isim alam. Jadi dia adalah isim alam yang terbentuk daripada dua perkataan yang ada makna tersendiri ataupun lebih. Ya. Dan lebih kurang lah macam tu. Okey. Seperti hadara maut. Hadara makna lain, maut makna lain. Jadi kita tak boleh terjemahkan dia sekali. Tak boleh terjemahkan dia satu-satu. Dia akan jadi makna lain. Sebab apa? Hadara maut ni adalah nama tempat. Kat Yaman ke? Okay. Tak salah. Ada pun Bur Sa'id sama juga. Bur makna lain, Sa'id makna lain. Jadi bila disambungkan,
dia akan jadi satu nama khas yang lain. Borsaid ni nama tempat dekat Mesir. Ya ke? Mesir lah, betul lah. Okey. Yang kelima adalah A'jami. Korang tahu Ajam tu apa? Ajam tu adalah nama asing. Nama asing yang daripada Arab. Arab dengan A'jami. Okey. Arab lawan dia A'jami. Okey. Ajam ni seperti Iskandar, atau apa perkataan Johor kita sebut. Apa lagi? Perkataan Ajam yang dia asal daripada sana tapi dia Ajam. Ada khilaf yang mengatakan dalam macam Musa, Isa, dia orang kata tu Ajam. Ya, tu antara khilafnya lah. Jadi murakab masjid ataupun A'jami, kedua-dua ni semua tak boleh tanwin. Yang keenam, kita ada kullu asma'ul anbiya. Semua nama nabi adalah mamnu' minas sarf, kecuali Hud, Lut, Nuh, Muhammad, Shu'aib, Saleh. Okey. Namun begitu pun semua nama nabi mamnu' minas sarf, dan ni kecuali ni dia boleh bertanwin, tetapi ada khilaf. Okey. Pada Lut dan pada Hud, kita tak silap. Rasanya Lut. Okey. Antara salah satu nama ni ada yang berkhilaf. Ada yang dikatakan dia boleh dan ada yang dikatakan dia adalah A'jam, yang tak boleh bertanwin. Okey. Okey. Okey, ada pun muannas. Kalau korang perhatikan dalam buku, muannas kan terbagi pada 3. Muannas apa orang kata? Ma'nawi, muannas lafzi, ataupun muannas lafzi dengan ma'nawi. Okey. Ingat lagi tak muannas ma'nawi dengan lafzi tu apa? Dia pada makna dia muannas, pada lafaz dia pun muannas. Contoh dia Fatimatun. Tengok pada lafaz dia ada ta marbutah. Tengok pada lafaz, check dia muannas, dan makna dia pun Fatimah adalah rujuk pada nama seorang perempuan. Okey. Ada pun Maryam. Okey. Sambung pada tadi. Adapun Fatimah, dia lafzi dan maknawi. Maryam, dia pada maknawi sahaja. Tengok pada perkataan dia tak ada ciri-ciri muannas, tak ada ta marbutah. Jadi dia menjadi maknawi segi makna. Adapun Hamzah, dia muannas daripada lafzi sahaja. Sebab apa? Perkataan dia ada ta marbutah yang mana merujuk pada muannas, tetapi dari segi makna dia tidak membawa kepada muannas. Okey, jadi ni semua kira mamnu' minas sarf. Okey. Pada yang seterusnya, di bawah mamnu' minas sarf li sababain, oleh dua sebab, pada bahagian yang sifat yang kedua tu. Okey, jadi bawah sifatnya ada 3 sahaja. Okey. Sifat ni korang tahu tu sifat. Sifat tu sifat lah. Okey, apabila sifat bertemu dengan alif nun, maka contohnya seperti atashan, jau'an, za'lan, apa lagi? Banyak lagi contoh dia. Korang akan dapati dia akan menjadi mamnu' minas sarf. Sebab apa? Sebab ada alif nun ni. Yang kedua adalah dia menjadi sifat tersebut menjadi wazan af'ala. Okey.
Contoh dia seperti akbar, asghar, afdal, azraq dan semua itulah, dan contoh-contoh yang lain. Jadi dia juga mamnu' minas sarf. Nampak ni? Daripada ni kalau kau perasan, dia pada wazan isim tafdil. Dalam buku lain dia mengatakan isim tafdil terus. Okey. Jadi isim tafdil tu wazan dia af'ala. Okey, jadi akbar, asghar, afdal. Okey. Yang ketiga adalah wazan fu'al. Sama juga tadi al-adlu tu. Okey, ingat tadi apa yang kita cakap? Al-adlu tu adalah Arab menyebut perkataan tu dengan cara yang lain. Itu antara salah satu ni. Jadi pada dalam adlu ni ada dua. Adlu dengan ma'dul. Ma'dul tu asal dia. Jadi contoh tadi tu, kalau dia adlu dia Umar, jadi ma'dul dia adalah Amir. Nampak? Sini lah Amir. Yallah. Okey, baik. Nampak? Setiap ada adlu, ada ma'dul dia. Itu yang korang perlu tahu sekarang ni. Okey, tak perlu tahu detail sangat apa tu adal apa semua. Kita kuatkan core kita supaya nanti yang advance semua korang boleh belajar pada kemudian hari, insyaAllah. Okey, untuk i'rab dia pula sama je. Tak ada apa-apa berubah. Marfu' bil dhammah, mansub bil fathah, kecuali majrur. Majrur yang mana asalnya bil kasrah, dia akan jadi bil fathah. Okey. Jadi yang tadi itu semua, kalau dia jadi majrur, didatangi oleh harfu jar, seperti yang maklum korang, paling basicnya, paling senang, datang oleh huruf jar, dia akan jadi majrur, maka majrur bil fathah. Jadi kita akan i'rab dia isim majrur wa alamatu jarrihi al fathah. Okey. So tadi contohnya akaltu ataupun usalli fil masjidah. اللغة العربية كثير من الفوائد. Fawaidah ke fawaidi. Jadi kita dah belajar mamnu' minas sarf, kita akan cakap minal fawaida. Kenapa? Sebab mamnu' minas sarf dia majrur dengan fathah. Tetapi majrur bil fathah ni akan berlaku bila-bila waktu, akan berlaku pada semua mamnu' minas sarf kecuali kepada dua keadaan. Dua keadaan ni saja yang dia tidak akan majrur dengan fathah. Okey. Illa fihi, kecuali pada kalimat mamnu' minas sarf tersebut. Alif lam. Okey. Dia menjadi makrifah ataupun selepasnya mudhafun ilaihi. Okey, so tadi so tadi aku punya contoh tu aku letak alif lam, so aku silap situ. Jadi biasanya mamnu' minas sarf ni akan menjadi jadi kalau dia nakirah dalam apa-apa ayat yang majrur, dia akan dengan fathah. Dan jika dia menjadi ma'rifah dengan alif lam ataupun ma'rifah dengan mudhafun ilaihi, dia menjadi mudhaf, jadi dia akan majrur dengan kasrah seperti biasa. Okey. So kalau korang jumpa apa-apa ayat yang bercontoh dia huruf jar dan kemudian diisi majrur, dan isi majrur tersebut dia mamnu' minas sarf, dia salah satu daripada mamnu' minas sarf, dan korang tengok dia alif lam, dan dia tetap majrur bil kasrah. Dan kalau korang tengok dia jadi mudhafun ilaih, okey, dalam Quran banyak, dia akan menjadi
majrur bil kasrah juga. Jadi majrur bil fathah ni dia akan pada nakirah sahaja, dan nakirah ni jarang jugalah. Jarang korang jumpa. Kebanyakan korang akan jumpa ni dua dia. Jadi tapi tetap perhatikan bila keadaan dia. Okey. Dan untuk correlation di dalam buku, okey, apa terangkan tadi? Sama je, alif wa nun, al-fi'il, al-adl an wazn akhar. Okey, dalam buku dia ada sebut faedah asmaul anbiya mamnu'ah min as-sarfi illa. Okey, sama juga apa yang aku cakap tadi. Mamnu'ah min as-sarfi. Muka surat 32 tu pada bawah sekali tu. Okey. Muhammad, Nuh, Hud, Lut, Syuaib, Saleh. Nampak sama kan? Muhammad, Syuaib, Saleh tiada khilaf pada tanwinnya li'annaha Arabiyyah. Kerana dia asal Arab. Iaitu dia isim mushtaqah daripada masadir kalimat Arab. Asal dia Arab. Okey. Yalhamdu wan nuwah wal haud ay taubah taqulu hada yahuduhu dan taba wa raja' ila al-haqqi fa huwa haid. Okey. Wal liwat amal qaum Lut wa Salih min as-salah. Amma Nuh wa Hud, ada pun Nuh dengan Hud dan Lut. Faqala ba'du ulama. Okey. Khilafnya yang tadi aku sebut tu ada pada nama Hud, Lut dan Nuh. Maka berkata sebahagian ulama bahawa tiga perkataan tersebut adalah perkataan a'jami, dan kita dah belajar tadi bahawa a'jami adalah mamnu' min as-sarf. Jadi sebahagian lain mengatakan dia adalah Arab, dan dia orang punya dalil dia orang sendiri. Jadi sebahagian mengatakan dia munsharif, dan sebahagian ada yang mengatakan dia mamnu' min as-sarf. Dia boleh tanwin, ada sebahagian mengatakan tak boleh tanwin. Tapi kalau korang tengok dalam Quran, kebanyakannya macam Lut, semua dia bertanwin kan. Jadi kita ikut Quran lah. Sakinul wasl yajuzu mana'uhu wa sarfi. Thulathi sakin wasl masruf mutlaqan. Okey, apa lagi? Wal ba'dul akhar anha nabi wa alaihi qalu, dan ada sebahagian lain yang mengatakan thulathi al-a'jami sakinul wasti yajuzu mana'uhu wa sarfuhu. Okey, dan ada sebahagian lain mengatakan perkataan thulathi yang terdiri daripada 3 huruf yang a'jami dan dia mati di tengah. Okey, dia sulasi 3 huruf, mati tengah-tengah dia. Iaitu maksud dia mati dekat huruf ain lah. Dibolehkan untuk letak tanwin dan dibolehkan untuk tak letak tanwin. Okey, boleh untuk larang dan boleh untuk guna tanwin. Okey, dan khilaf. Okey, ni semua adalah khilaf. Sebahagian lain mengatakan dia boleh tanwin secara mutlak. Okey. Jadi kalau korang faham ni, korang akan nampak dalam buku tu dengan lebih tersusun. Sebab buku ni nampak cara susunan dia lebih complicated. Okey. Adapun yang aku sebut tentang murakkab mazji dalam buku disebutkan alamiyah wa tarkib. Dia alam dan dia tersusun. Murakkab. Dia tarkib dia. Tarkib ni bukan susun. Tarkib ni dia jadi satu perkataan tu jadi makna lain. Dia dua perkataan tapi dia jadi makna lain. Itulah dia. Okey. Okey, aku rasa setakat itu sahaja dalam bab ni. Jadi seperti biasalah, apa-apa yang korang tak faham ke, kurang jelas ke,
ke aku ada aja salah ke kan, kalau korang nak berbicara balik ke, boleh contact insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.